Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Abang Salahuddin bin Abang Sukiran, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, Yang Berusaha Haji Muhammad Salihuddin bin Datuk Paduka Muhammad, Ketua Bahagian Promosi dan Pengiktirafan Dewan Bahasa dan Pustaka, serta kaki tangan Dewan Bahasa dan Pustaka sekalian. Yang berusaha Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar Al-Hafidh, Imam Besar Negeri Perlis, merangkap Ketua Penolong Pengarah Dakwah dan Pengurusan Masjid. Yang berusaha semua Ketua Penolong Pengarah Jaib yang ada bersama dengan kita, serta kaki tangan ketua-ketua jabatan, wakil-wakil jabatan negeri dan persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat, penolong-penolong nazir, pengurusi-pengurusi masjid, tuan-tuan imam berserta dengan pegawai-pegawai masjid serta ahli-ahli jawatankuasa masjid, dan seterusnya asatidzah, guru-guru takmir negeri Perlis, didik jemputan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk berada di dalam dewan ini, insya-Allah untuk sama-sama mengikuti Majlis Multaqa Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bagi tahun 2019 yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-76 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. InsyaAllah akan dilangsungkan sebentar saja nanti dengan tema Daulat Dijunjung, Masjid Disanjung. Izinkan saya untuk memulakan lafaz ataupun sepatah pantun. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga-moga majlis bertambah seri. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita lafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berhimpun di pagi yang mulia ini bagi menjayakan Multaqa Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail tahun 2019. Saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan terima kasih kepada semua hadirin dan tetamu yang hadir sekalian, terutama kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti dan juga insya-Allah pembentang yang kedua nanti Dr. Ismail Lutfi, kerana sudi sama-sama untuk membentangkan kertas pada pagi ini kepada kita semua. Semoga kehadiran hadirin sekalian akan menyerikan dan menjayakan majlis kita pada pagi ini insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, Multaqa Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail tahun 2019 adalah anjuran bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis dan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. InsyaAllah pada pagi ini kita telah mengundang khas dua pembentang untuk melontarkan idea-idea baru ataupun yang terkini kepada kita semua, terutama pengurusan masjid. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil manfaat daripada ilmu dan idea yang akan disampaikan nanti insya-Allah. Untuk tidak melengahkan masa, majlis pada pagi ini dimulakan dengan pembentangan yang pertama. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan pembentang yang pertama, Sahibul Samahah Profesor Madya Dr. Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin,
Mufti di Negeri Perlis untuk membentangkan kertas yang pertama yang bertajuk Pengurusan dan Pengimarahan Masjid di Negeri Perlis Antara Cabaran dan Harapan. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Okey ke saya punya mikrofon ni? Ni sikit ya? Humming sikit ya? Ha? Ha? Ini sepatutnya dia kena cek sebelum pembentang naik ke atas pentas. Dah okey? Ha? Okey. Saudara pengurusi yang saya kasihi, tetamu kita dan sahabat saya, Datuk Abang Salahuddin selaku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka ni banyak program dia dengan Perlis ni. Sebab tu saya bercadang kita nak buat hari puisi. Saya sedang bincang ni dengan Datuk Abang supaya Perlis kota puisi. Mana boleh tu? Nak buat mari semua sastrawan membaca puisi pada satu malam. Jadi boleh tok-tok imam, jawatankuasa masjid pun baca puisi tak? Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin selaku imam besar, Dev kehormat, tuan-tuan imam, para asatizah, ahli jawatan kuasa masjid, berbagai-bagai masjid seluruh negeri Perlis ini, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tak mau ambil masa panjang. Asalnya Dr. Ismail Lutfi kena bentang dulu Tapi saya nak cakap dululah pasal dia hubungi saya, Al-Fadhil Dr. Ismail Lutfi, kata dia nak bertolak daripada Fatani pagi ni. Jadi tak payah tidur di Perlis. Jadi saya ambil masa ni dulu. Saya akan ceritakan, dia tajuk saya ni cabaran dan harapan. Tapi saya akan menceritakan tentang bigger picture dulu, gambaran yang luas dulu tentang masjid ini, dan kemudian kita pergi kepada perinciannya. Sekarang kita tanya diri kita, pasal apa kita nak pergi masjid? Kita semayang di rumah pun sah juga. Bukan syarat sah semayang mesti di masjid. Ya, pergi masjid dapat pahala banyak, masjid ada Jumaat kena buat di masjid. Tapi semayang waktu boleh saja semayang di rumah. Semayang di rumah pun menghadap Tuhan yang sama dan cara yang sama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam suruh kita pergi masjid dan membina masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat center di mana tertumpunya umat Islam. Pada hari awal-awal datang ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam buat masjid. Kenapa? Kerana ada masjid. Mungkin kita fikir kerana ada masjid banyak juga cabaran dia. Kena ada jawatan kuasa. Kerajaan nak kena bayar gaji. Nak kena ada Tok Bilal, ada jawatan kuasa, lepas tu berebut jawatan kuasa pula. Lepas tu berebut masjid. Lepas tu Jaib pergi tukang untuk imam, mising pula pasal masjid. Jadi ada masalahnya.
Tapi kenapa kita masih terikat dengan masjid? Okey. Untuk persoalan yang seperti itu, maka saya akan bincangkan beberapa isu. Yang pertama, Islam adalah agama bukan saja membabitkan hubungan manusia dengan Tuhan, yang kita selalu sebut al-hablu minallah, tapi juga al-habl minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Solat pesir, solat semata-mata ialah tumpuan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah mahu supaya semasa mereka menunaikan salat itu, mereka juga berhubung dengan kaum muslimin yang lain. Maka difardukan salat berjamaah. Bukan setakat pergi ke padang ramai-ramai pakat semayang, tak. Difardukan, dibuat ketetapan syariat adanya imam di hadapan. Dan kita tidak boleh untuk mendahului imam itu, selagi mana imam itu tidak melakukan perkara yang membatalkan salat. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Kata Nabi, dijadikan imam itu supaya ia diikuti. Maka apabila dia rukuk, kita rukuk. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Orang yang menjadi wali kamu Allah dan Rasulnya dan orang benar dan orang yang beriman. Kemudian Allah menceritakan mereka itu rokok bersama dengan orang-orang yang rokok. Kerana apabila kita salat, kita menghadap kepada Allah persendirian. Sebab tu salat malam kebanyakan kita sendiri di rumah. Tapi Allah maulah masa yang sama ketika engkau menghadap aku, menghubungkan hubungan baik denganku, kau mesti sedar bahawasanya engkau tidak hidup bersendirian di dunia ini. Kau hidup bersama dengan manusia yang lain. Maka kau mesti tahu bagaimana untuk menjadi hamba-hamba aku yang baik. Maka difardukan supaya kita, dijadikan kita, disyariatkan kepada kita solat berjamaah. Dan ada semayang yang tak boleh dibuat melainkan kena jemaah, seperti semayang Jumaat. Bila kita sejemaah, bukan pergi ramai-ramai pakai semayang. Imam di hadapan, diaturnya saf di belakang. Disuruhnya kita lurus saf itu. Disuruh juga sebelum masuk saf, pastikan kita dalam keadaan pakaian yang elok. Supaya tak bau. Orang yang makan bawang tak masuk ke masjid. Man akala min hadhihi syajarata khabithata min hadhihi syajarati khabithati fala yaqrabanna masjidana, aw man akala hadhihi syajarata khabithata fala yaqrabanna masjidana. Sesiapa yang makan daripada pokok yang busuk ni, jangan ia hampiri masjid kami. Kerana apa? Kerana dia tak boleh semayang dalam keadaan orang lain tak selesa. Dia seorang duk fikir diri dia. Maka agama meletakkan peraturan dalam hal ini. Maka disuruh apabila kita pergi semayang berwangi-wangian. Walaupun kita semangat nak sembah Allah Azza wa Jal, tapi disuruh kita disiplin diri kita di dalam menguruskan kehendak kita beribadat kepada Tuhan. Jangan semangat sangat rokok bersama dengan imam. Walaupun mungkin kita nak panjang rokoknya, imam baca sekejap saja dalam rokok, kita terpaksa ikut dia. Bila dia sujud, kita terpaksa sujud. Dia bangkit, kita bangkit. Kita kata tu imam ni baca pendek. Kita boleh komplain kepada ulil amri, tu imam baca pendek. Tapi kita terpaksa masa semayang kena ikut belakang dia. Ini peraturan. Hatta Nabi SAW apabila baginda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, apabila baginda SAW i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Nabi dengar ada orang duduk masjid baca Quran kuat. Fakashafa sitr. Nabi pun singkap.
sitir dia tu, lansir tempat dia beriktikaf tu. Nabi kata Allah, kullukum munajin rabbahu. Nabi kata semua kamu ni bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'ziyan ba'dukum ba'da. Wala yarfa'u ba'dukum ba'da fil qira'ah. Jadi janganlah kamu seseorang menyakitkan orang lain. Jangan angkat suara melebihi orang lain di dalam bacaan. Kita semangat nak baca Quran, baca sampai kawan sebelah tak boleh nak baca. Tak boleh. Walaupun kita niat betul, tak dibenarkan. Sebab agama mengajar tentang disiplin ini. Hatta dalam masjid tak dibenarkan untuk kita kuatkan suara kita sehingga mengganggu orang lain yang salat. Bagaimana untuk kita kuatkan mikrofon kita selain daripada azan sehingga mengganggu jiran-jiran sebelah yang mungkin tidak wajib salat? Azan tak boleh panggil semua orang, tapi bila lepas tu ada ceramah yang kuat, ada bacaan Quran yang kuat, jiran sebelah baru lahir anak 2-3 hari, nak tidur tak boleh, non-Muslim mereka tak wajib dengar itu, maka tak boleh berdasarkan hadis itu. Semangat nak ibadat benar, tapi agama mempunyai disiplinnya. Masuk ke dalam medan perang, bertempur dengan musuh yang datang untuk menyerang kita. Nabi agama tetapkan disiplinnya. Sebelum Convention Geneva menyebut tentang disiplin peperangan, Islam 1400 tahun lalu telah menetapkan disiplin. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu fala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan kamu melampau. Dia tidak benarkan kita melampau. Maka wala tumathilu, kata Nabi, jangan kamu cincang mayat. Dah mati dah, geram dia ni dulu, mulut banyak cincang, tak boleh. Ia satu agama yang berdisiplin. Bila mari ke dalam masjid, dia disiplin. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kita. Tetapi segala ibadah ini balik kebaikannya pada kita. Spiritual, unsur kerohanian itu baliknya kepada kita. Disiplin itu baliknya pada kita. Tetapi apabila kita tidak memahami maksud itu, kita lihat bila masuk ke dalam masjid yang selalu saya sebut, tu imam kata, betulkan saf, luruskan saf, kita pun tengok masuk sikit, lurus saf, cantik saf kita. Tapi bila tengok di luar masjid, kereta parking selerak, jam jalan orang. Hari Jumaat. Kita bagi tahu orang, Islam agama yang mendisiplinkan. Tengok saf. Tengok saf memang disiplin. Tengok luar masjid pening. Kerana kita tidak memahami apakah tujuan yang Tuhan mahu. Bukan Tuhan dapat manfaat daripada saf kita. Allah ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Dia tidak memerlukan saf kita, tapi dia mahu disiplin kita. Syarat salat punyalah banyak syarat kebersihan dalam salat. Tak bersih tak boleh salat. Tapi tengok tandas sebahagian masjid. Tuan-tuan, cara guna tandas, cara masjid tak mengerti. Saya solat pagi-pagi masjid ni, saya tak mau sebutlah masjid mana kan. Ada masjid masuk bau semacam pening kita pagi-pagi. Bau derian ke petai tau pagi tadi. Bau, ini masalah. Kita bangun pagi, sebab tu azan 2 kali dia perleh ni. Sama macam zaman Nabi kita minta. Azan yang pertama tu bangkit, mandi dah semua, gosok gigi, berbuah wangi. Bersiap, orang azan kedua boleh pergi. Ini kalau azan sekali ikut bangkit-bangkit pi dengan baju tu, dia bau macam-macam lah. Dan ini dengan masjid lah membentuk disiplin manusia. Dengan masjid lah kita harap kita akan membentuk. Ini tujuannya. Kenapa masjid itu membentuk generasi. Tapi akhirnya masjid tak membentuk generasi, bukan saja diperleh, dia merata. Berapa banyak masjid, saya ingat tak ada kot masjid yang tak pecah tabung. Dan
Ini perkara umum yang saya nak sebut supaya kita memahami kenapa Tuhan suruh kita hadir ke masjid. Apabila kita memahami ini, kita juga memahami tugas kita sebagai imam, mendisiplinkan umat, dan tugas kita sebagai jawatan kuasa masjid untuk mendisiplinkan umat ini. Supaya orang yang datang ke masjid, they are good example for the society. Orang kata ni orang masjid. Idza ra'aitumur rajula, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadal masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat satu orang yang sentiasa ke masjid, saksikanlah dia dengan iman. Kerana masjid membentuk nilai diri. Orang masjid mesti orang bersih. Orang masjid mesti orang yang teratur. Orang masjid mesti orang yang ambil tahu keadaan jiran sebelah. Bau busuk dia pun dia tak mau jiran dia bau. Sebab tu musim durian, makan-makan durian pergi sembahyang Allah kita. Tak boleh. Siapa bau durian ni? Timbalan pengurusi. Lagi tak boleh. Dan ini konsep yang saya nak sebut secara umum untuk kita faham. Tetapi masalah kepada masyarakat manusia, masalah kepada makhluk bersosial ini, manusia, dia apabila berhimpun, dia boleh jadi baik dan dia juga boleh jadi tak baik. Ini masalah. Kita macam tu lah, bila berhimpun nak jadi baik pun. Di masjid ni nak buat baik pun ada, hak main masjid tak buat baik pun ada. Main masjid nak semayang pun ada, main masjid nak berkelahi dengan orang pun ada. Untuk itu maka agama membentuk disiplin ini, mengadakan peraturan. Peraturan ini yang saya akan sebut sebagai umum tentang pengurusan masjid. Okey, saya ambil cerita dulu. Pagi-pagi ni lagi tuan-tuan tidur, kan? Tuan-tuan, suara saya jelas sampai belakang, dengar tak? Ha? No? Tak maaf. Dia pementang Dr. Ismail Lutfi betul yang panjang ni. Ni saya sementara kereta dia nak sampai. Okey. Pada zaman Nabi SAW, ada satu orang digelar, yang ni cerita ni ramai tu imam ustaz ni semua tahu lah. Abu Amir Ar-Rahib. Saya cerita ni tapi ulang. Saya nak tengok pada dimensi yang berbeza-beza. Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir nama dia. Ar-Rahib tu rahib. Rahib ni rahib lah. Rahib kita panggil bahasa Melayu. Masuk kaki ibadat. Dia satu orang yang menganut Kristian. Dia daripada suku Khazraj. Daripada Ansar. Dia menganut Kristian. Rahib maksud dia kaki ibadat. Dia study Kristian, dia terima agama Kristian, dia terima sebagian kata dia terima agama Hanafiyah. Maksudnya dia terima agama sisa daripada agama Ibrahim dan dia tak semua berhala. Bila Nabi SAW datang ke Madinah dan Nabi ada pengikut, orang Madinah sambut Nabi. Dia ni ahli ibadat. Sepatutnya dia yang dulu mai sokong Nabi. Pasal dia tahu Nabi benar. Dia jadi tak puas hati. Dia rasa macam mana Muhammad pula. Dia macam itulah masalah besar ini. Hasad ni. Ni cerita pasal hasad. Hasad ni kita tak hasad kat orang yang rendah pada kita. Kita akan hasad orang yang boleh bersaing dengan kita. Pasal apa dia jadi tu imam aku tak jadi? Pasal apa dia jadi pengurusi aku tak jadi? Pasal apa dia jadi mufti aku tak jadi? Pasal dia hasad orang yang sama. Tapi kalau kita memang tak boleh pergi ke tempat tu, kita tak hasad kat dia. Kita hasad dengan orang lain pula. Hasad. Apabila kita rasa kita pun patut boleh macam tu, itu kita hasad. Dia rasa dia patut duduk pada kedudukan Nabi tu. Dia tak dapat. Jadi dia merancang berbagai-bagai perkara. Dia tak suka pada Nabi. Masa dia pergi jumpa orang Quraisy, dia pakat macam mana nak serang Nabi. Jadi di dalam peperangan Uhud, dia gali trap. Dia gali parit
Dia letak macam-macam dalam tu. Nabi jatuh dalam lubang dia tu. Dia buatlah, dia tak nampak zahir tapi dia merancang. Nabi jatuh dalam tu. Patah geraham Nabi. Luka muka Nabi. Sehingga dalam riwayat Abu Ubaidah gigit tak mau tarik dengan tangan besi yang tikam muka Nabi, gigit dengan gigi dah sampai ada sumbing gigi Abu Ubaidah. Sebab tu kemudian Nabi gelar dia Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Fasik, bukan rahib. Menariknya dia ni, anak dia supporter Nabi. Siapa yang baca sejarah akan dengar nama Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah bin Abi Amir ni dia kahwin, baru kahwin malam pengantin. Lepas tu dia dengar seruan kepada jihad, peperangan Uhud, dia sertai peperangan Uhud. Dan dia tak dan mandi wajib. Semua kita tahu kan. Nabi kata inna sahibakum tughassiluhul malaikah. Sesungguhnya kawan kamu ni malaikat mandikan dia. Jadi Nabi tanya isteri dia pasal apa? Isteri dia kata bahawasanya kerana dia sebenarnya bersama dengan aku, lepas tu dengar seruan dia pergi macam tu, tak ada mandi wajib apa, terus pergi sahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi kata lidzalika ghasalatul malaika. Oh, sebab itulah malaikat mandikan dia. Dia ni anak kepada ni pak dia buat trap Nabi ni. Apabila dia tengok trap dia buat kat Nabi ni tak boleh, dia buat satu perancangan lain. Dia cerdik dia ni. Orang ni bila membaca apa semua, kan, dia ni kira ustaz lah dia, kan. Dia baca kitab Ahlul Kitab lah. Ahlul Kitab, people of book, people of the book, orang yang tahu, people of scripture, orang yang tahu buku. Sebab tu Quran banyak cerca ahli kitab ni, sebab dia pun orang pandai. Dia rancang apa? Dia rancang buat satu masjid. Dia buat satu masjid. Dia kata kita buat satu masjid. Masjid ni kita guna, kita harapkan kita ni masjid ni untuk orang yang tak boleh pergi masjid tapi main masjid kita. Dia punya akal. Geng-geng yang tak larat, dia kata untuk orang dzil illah wal hajah, untuk orang yang tak larat. Dia kata kat Nabi lidzil illah wal hajah wa lailatul mutirah, untuk orang tak larat masa malam-malam hujan, asyitaiyah, malam-malam hujan, malam-malam sejuk, marilah pakai masjid aku ni. Dia buat masjid dia. Nabi duk sibuk dalam peperangan Tabuk, nak bersiap pergi peperangan, dia main hantar surat jemputan, jemput Nabi. Dia tak ada surat lah, dia main mulut lah. Rasulullah dia kata, kami buat masjid lidhi'illati wal hajah, untuk orang sakit, untuk orang yang tak larat, semua main masjid kami lah. Marilah tolong main semayang masjid kami, Zat. Dia semayang ni biasanya maksud nak dapat endorsement daripada Nabi lah. Dalam bahasa kita yatabarrakuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang jemput, Nabi kata inna 'ala safar, kami nak bermusafir, nak pergi perang, kan. Idza qadimna fa idza raja'na atainakum insyaallah. Bila kami balik, insyaallah kami pergi kepada kita pergi masjid kau. Nabi janji kat dia. Nabi pun pergi perang Tabuk apa semua, masa Nabi balik. Bila Nabi balik, Nabi teringat nak pergi rasmi masjid tu. Masjid ada yang cang. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya yang kebanyakan tok-tok imam ni semua baca. Apa dia? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara, orang yang membuat masjid dirar, masjid yang bertujuan dirar ni memberikan susah, memberikan payah pada orang Islam, bukan tujuan baik. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan,
keingkaran kepada ajaran Nabi, wa tafriqan, dan memecahkan, wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belahkan orang mukminin, wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl, dan sebagai persiapan untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum daripada itu. Mereka ni rancang, dia ni Abu Amir ni, dia buat pakatan, dia pergi jumpa kerajaan Rom apa semua tu, wakil-wakil mereka, supaya dia bincang ramai lah serang Madinah. Dia duk pujuk mereka. Wa irsadan liman haraballah wa rasulah wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah, kami ni sebenarnya tujuan baik buat masjid ni. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Demi Allah, Allah menyaksikan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Allah kata, wala taqum fihi abada. Muhammad, kau jangan semayang sama sekali di masjid itu. Larangan Allah. Kemudian bawa Allah Ta'ala, masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ila akhir ayat. Kamu jangan semayang sama sekali. Nabi hantar siapa? Nabi hantar Malik bin Jukhshum. Nabi hantar Ma'd bin Adi. Nabi hantar dua orang ni pi tengok masjid tu pasal ada kaitan ke? Pergi ambil api bakar masjid. Dalam sejarah Islam ada masjid kena bakar. Kalau buat tak kena. Nabi hantar pasukan bakar masjid. Kerana masjid yang dibina untuk memecah belahkan orang Islam. Ini bukan sembang politik. Ini cerita betul. Okey. Persoalan kita. Mana Ustaz Sirah dah? Ustaz Sirah sampai pergi rumah saya ni. Duk syok ceramah seorang-seorang depan ni. Saya ni hari ni banyak ceramah ni. Tapi tak apa lah, kan senang nak jumpa jawatan kuasa masjid semua ni. Okey. Tak lagi bila habis masa buat nah. Pusing-pusing tu tet kan. Okey. Tabah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nabi SAW bakar masjid ni. Kerana dirar. Sebab itu tubuhkan masjid tanpa dengan tujuan kerana nak berpihak. Sebab itu kita di negeri Perlis ni, kita tak benarkan masjid yang berpecah. Masjid untuk kumpulan tertentu. Masjid untuk parti politik tertentu. Tak boleh. Kerana itu dirar. Wa tafriqan bainal mu'minin. Memecah belahkan di antara orang-orang yang beriman. Bahkan alhamdulillah di bawah kepimpinan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, memang tak benarkan hatta orang yang punya jawatan penting di dalam kerajaan negeri tidak dibenarkan berkempen dalam masjid, membahagikan projek dekat pilihan raya. Ada yang nak buat program dalam masjid, kita tak bagi walaupun ada jawatan dalam negeri. Tuanku kata tak boleh, kena keluar daripada masjid. Sebab tuan-tuan, bila ada tempat berkumpul, maka akan ada persatuan. Bila ada orang, ada pengikut. Bila ada pengikut, itulah politik. Tu imam tu dia tak ada jawatan politik, tapi dia orang politik kadang-kadang sebab dia ada pengikut. Saya selalu sebut kepada semalam Cambridge ada buat interview, dan kemudian daripada Oxford Press juga interview. Saya kata, politician itu bukan mesti dia masuk parti politik. Tapi kadang-kadang berpolitik itu orang yang memegang kuasa dan jawatan. Sebab itu kita tengok dalam sejarah ni, ramai penguasa mereka ingin mendampingi orang agama, ramai orang agama nak mendampingi penguasa. Kerana penguasa itu, orang politik, dia mencari pengaruh, orang penyokong. Dan orang agama juga ada penyokong dia. Dan sentiasa mereka bergabung. Orang agama mendampingi orang politik atau orang berkedudukan, memastikan kedudukannya. Orang politik juga memastikan sokongan untuknya. Sebab itu jika disalahgunakan hal ni bahaya. Sebab itu kita ingat susah. Di Perlis tak berlaku lah, susah kadang-kadang. Tu imam tu walaupun umur dia dah tak boleh nak baca, dia tak mau letak jawatan. Sebab apa? Bukan kita nak marah kat dia. Sebab bila letak jawatan bukan masalah, dia pun kena tak larat dah nak jadi batuk dah.
Tapi bila letak jawatan, kawan-kawan tak main macam dulu dah lah. Pasal bukan senang. Sebab tu orang politik kadang-kadang kita tengok dia ni tak letih-letih nak jadi orang politik. Bukan masalah nak jadi politik tu. Kerana manusia ni suka kepada dikelilingi oleh orang. Diampu oleh orang. Ada pengikut dia. Itu tabiat manusia. Hubbus syuhrah, hubbul jah. Sukakan kepada kemasyhuran, sukakan kepada kedudukan. Maka agama datang untuk mengawal hal ini. Jika sekiranya tidak ada suatu kawalan, maka masjid akan menjadi tempat gelanggang tokoh-tokoh membentuk pengaruh dan politik sendiri. Itu yang saya nak cerita. Untuk itu bagaimana syariat buat? Syariat jadikan masjid berada di bawah kuasa ulul amri. Maka walaupun Abu Amir buat masjid dia, bukan Nabi yang buat. Nabi ada kuasa bakar masjid dia. Sebab apa? Nabi adalah ulul amri. Nabi adalah pemerintah. Jika tidak, semua orang menubuhkan ketumbukan mereka di masjid-masjid dan umat Islam akan bergaduh. Saya tak suka dengan Datuk Sulaiman, saya buat masjid saya sebelah, saya ada tanah. Datuk Sulaiman dengan geng dia pula, ada pengikut saya, ikut saya, tak suka pula. Dia ada tanah sebelah, dia buat lagi satu sebelah sana. Satu kawasan masjid, 50 masjid. Semua orang yang ada duit pakai buat masjid sendiri. Maka agama tak benarkan. Maka ada di dalam bab fiqh yang dinamakan al-imamur ratib. Imam yang dilantik atau imam yang diberikan, ditugaskan oleh pemerintah. Ada bab di dalam kitab fiqh, dalam semua mazhab, daripada mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Apa maksud imam ratib ini? Ialah imam yang rattabahu sultan, kata para kalau kitab fiqh, yang mana dia telah ditugaskan oleh pemerintah. Dia appointed by the ruler or the government. Dia dilantik oleh pemerintah. Kenapa ada peruntukan itu? Kerana nak mengelakkan tadi. Tuan-tuan dapat tak faham maksud saya? Kenapa syariat buat macam tu? Ni bukan kata Poleh buat ni. Ni cerita daripada zaman Nabi ni. Kenapa Nabi kena kontrol? Biarlah Abu Amir buat masjid dah. Siapa suka pergi masjid dia. Tapi Nabi kontrol. Tak boleh buat masjid. Ini di bawah pentadbiran pemerintahan. Pasal apa Nabi bakar masjid dia? Kerana ia boleh mengancam. Padahal dia buat di tanah dia, bukan dia buat di tanah Nabi. Tapi Nabi bakar masjid dia. Maka sebab itu ada bab ini. Abdullah bin Umar. Ini saya buat contoh Abdullah bin Umar. Dalam hadis, di dalam asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Dia ada satu tanah dan satu kawasan tak jauh dari Madinah. Jadi kadang-kadang dia pilah tanah tu, di dekat dengan kawasan tanah dia tu ada masjid. Abdullah bin Umar ialah anak Umar bin Khattab. Zaman tu, zaman yang mana Nabi dah tak ada anak Umar bin Khattab. Yang jadi imam di masjid tu ialah maula dia, bekas hamba Abdullah bin Umar. Riwayat ni daripada Nafi', maula Ibn Umar. Bila dia pergi sampai, jadi orang bila tengok, Abdullah bin Umar. Depa aku duk kata, dia jadi imam. Terang nak jadi imam, bagi dia jadi imam. Kan? Saya pun berlaku juga, ada saya pergi masjid, tengok mufti, suruh mufti dia imam. Macam itulah barangkali kan. Tapi mungkin ada sikit perbezaannya kerana di segi kedudukan kuasa. Abdullah bin Umar, dia tokoh besar. Taklah dibandingkan dengan saya tu, maksud dia tokoh besar. Kan? Bila dia tokoh besar, jadi orang tengok Abdullah bin Umar, mari orang suruh dia jadi. Dia tak mau jadi. Kata Abdullah bin Umar kepada imam, anta ahaqqu an tusalliya fi masjidik. Engkau lebih berhak untuk solat di masjidmu. Kau solat. Kerana engkau lah imam yang dilantik oleh penguasa. Maka menyebabkan para ulama bincang bab jika kita pergi, jika sekiranya satu orang kata
imam dilantik oleh kerajaan. Raja yang lantik. Mufti pergi semayang masjid dia. Contohlah, bukan nak buat contoh saya ni. Adakah mufti jadi imam? Tak. Imam jadi imam. Kerana raja kata mufti bahagian fatwa. Imam, aku lantik masjid tu, dia jadi. Melainkan dia izinkan, sila mufti jadi imam. Tak boleh macam kata, untuk imam biasa, aku jawatan tinggi ke, kami boleh bincang untuk pecah. No. Jadi tu imam, selagi mana pemerintah kata dialah imam. Selagi pemerintah kata dia imam, dia adalah imam. Kenapa? Kalau tidak begitu, itu yang berlaku dua imam. Itu yang berlaku. Kau ni nak jadi imam. Kerana semua ini bukan soal jadi imam tu. Tapi soal imam itu soal pengaruh dan semua orang nak pengaruh. Tentu kena balik berkonsep yang saya beritahu itu. Kerana semua orang nak pengaruh. Bila jadi imam, ada orang ikut. Apa-apa jumpa tu imam. Kalau zaman dulu dapat ikan lebih, hantar umur tu imam. Kan? Buah lebih, hantar umur tu imam. Hak zaman lah, kalau tu imam dapat pula tauliah untuk angkat nikah tu imam angkat nikah. Boleh berapa sekali angkat nikah? Berapa? 200? 220? 120? 150? Boleh lah. 10 pasangan, 1,500. Mana nak cari? Kan? Tak apalah, bukan kita tahu. Tapi maksudnya bukan saya cakap, tuan-tuan. Siapa pun. Tapi bila jadi tu imam, ni imam kita. Manusia ni, tak usah buah nama macam mana lah. Nama kata gelaran dan pujian ni. Walaupun dia kata saya biasa saja, tapi hati dia tetap terdetik. Seronok orang puji. Melainkan illa man rahimallah. Melainkan orang yang dikasihi Tuhan. Kita sucikan diri, doa. Tapi kerana tabiat asal manusia. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu, maka bab imam ratib ni, maka sebab tu tak boleh jadi melainkan dengan izin orang itu. Pasal apa? Siapa cepat layak jadi imam? Okey, kita baca hadis Nabi SAW. Siapa layak jadi imam? Nabi kata, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Pertama, dalam hadis Muslim, yang jadi imam untuk satu kaum ialah yang paling boleh baca kitab Allah. Hafal banyak, ingatan banyak, kuat, baca, dia jadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka tu di dalam bacaan sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling alim tentang sunnah. Yang kalau bacaan ilmu Quran tu sama aja, tapi dia ni hadis-hadis ilmu tentang fiqh, ilmu dia ni alim, bagi dia kalau dia pas sama. Fa in kanu fi dhalika sawa fa aqdamuhum hijratan. Jika mereka itu semua sama, ilmu sama, nama sama alim, Nabi kata yang paling awal hijrah. Lah hijrah tak ada, masuk yang paling awal lah. Nampak daripada segi amalan agama dia, kita tengok yang tu lah kalau sama. Fa in kanu fi dhalika sawa aqdamuhum silman. Jika mereka itu sama juga hijrah, yang awal masuk Islam. Ni semua masuk Islam sama. Nak kira macam mana awal masuk Islam? Yang tua sikit je kot. Okey. Kemudian Nabi kata, ni sambungan ni. Nabi kata, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi. Jangan satu orang lelaki menjadi imam pada orang lain di dalam wilayah kekuasaannya. Di sini datangnya bab kuasa ulul amri. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Jangan dia duduk di tempat, di rumah orang, jangan pergi duduk di tempat kemuliaan tuan rumah tu melainkan dengan izinnya. Sebab itu kita pergi rumah orang, kita kena tengok tang mana tuan rumah ni nak duduk. Adab. Walaupun dia jemput kita pergi rumah, kita masuk rumah dia, Nabi kata jangan dia duduk tempat yang dia anggap istimewa untuk tuan rumah tu. Tu rumah dia. Nabi ajak.
Kita tahu ni kerusi satu ni Tok Omah kot. Kita pergi tengok kerusi tu elok, kita pergi duduk yang tu. Kita tak boleh lah, kita tetamu. How subtle. Betapa halusnya ajaran itu di dalam membentuk to make us civilized, untuk menjadikan kita bertamadun. Ada sikap, ada peradaban, forbearing, ada kesantunan. Pi rumah orang jangan duduk. Tapi Nabi kata jangan jadi imam kepada seorang lain di bawah kekuasaannya. Artinya jika sekiranya penguasa menentukan inilah imam di dalam wilayah aku, dia itulah imam. Maka sebab itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi zalim berdasarkan apa yang sejarah katalah. Saya dulu belajar di Universiti Jordan. Guru saya Jasir Abu Sofiyah, dia pro Hajjaj. Pro Hajjaj, dia tulis Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Muftara alaih, Hajjaj bin Yusuf yang didustakan padanya. Dia pro Bani Umayyah. It's okay. Saya tahu ada berbagai version. As what started in the historical narrations, apa yang disebut di dalam riwayat sejarah, maka Hajjaj ni zalim lah. Hajjaj yang zalim itu, dia serang Mekah. Dia serang Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi, anak Az-Zubair ibn Awam. Dia serang Abdullah bin Zubair. Dia lontar Abdullah bin Zubair. Dia nak serang Abdullah bin Zubair. Dia lontar dengan minjaniq. Minjaniq ni dia satu macam meriam zaman dulu. Dia guna batu. Dia lontar. Tak kena Abdullah bin Zubair, kena Kaabah. Ada orang lebih teruk perangai macam tu. Tapi dia Muslim. Dia hafal Quran. Dia berkelahi. Dia orang politik. Asma binti Abi Bakr, anak saudari Aisyah. Anak kepada Abu Bakar. Ibu kepada Az-Zubair ibn Awam. Masuk mai kepada Hajjaj. Kata, ya adu Allah, wahai musuh Allah. Pasal dia potong kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lawan dengan dia lama. Dia gantung kepala Abdullah bin Zubair tu di tiang tu. Dia kata, ya adu Allah, wahai adu Allah. Dia kata, Hajjaj kata, wahai ibu, ya ummah, wahai ibu. Dia hormat Asma. Kau jangan nak panggil aku ibu, kata. Kau musuh Allah. Adapun hal musuh Allah tu tidak, serah pada Allah. Hajjaj ni cakap pandai. Dia kata, kau bunuh anak aku. Kau letak kepala dia situ. Hajjaj kata, sebenarnya anak aku dengan kau ni, kami ni sama-sama bersaing. Kalau tak kepala dia duduk di situ, tentulah kepala aku yang duduk di situ. Kata. Dalam politik ni macam itulah, dia kata. Itu Hajjaj lah. Jawapan dia. Dia kata, kalau tak kerana kalau tak kepala aku, kepala dia. Kalau tak kepala dia, kepala aku. Salah satu dalam pertarungan ni. Tapi tak apa. Hajjaj tu dia naik jadi imam. Dia penguasa. Sahabat semayang di belakang dia. Selagi semayang dia betul. Walaupun dia jahat. Sebab itu dia panggil as-salah khalfal fajir. Ada semayang di belakang orang jahat. Bukan kita nak suruh semayang belakang orang jahat. Fuqaha bincang semayang belakang orang jahat ni sah ke tak apa ni. Tetapi yang pentingnya, apabila penguasa menentukan imam. Ahlan wa sahlan fadilatul syekh. Apabila penguasa menentukan imam, maka imam penguasa itu mungkin kita tidak bersetuju dengan dia. Tapi dia imam. La ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi, kata Nabi. Seseorang tidak boleh menjadi imam di dalam sultan. Saya pergi ke Selangor, ke Kedah. Tu imam orang Kedah. Dia baca bismillah kuat berdasarkan mazhab Syafi'i. Kita semayang belakang dia. No complaint. Itu qaul. Khilaf yang mu'tabar. Dia kunut, saya kunut di belakangnya. Sebab dia adalah imam yang dilantik oleh penguasa. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti.
Selagi mana dia tidak buat perkara mungkar. Kunut bukan mungkar. Ada orang kata perlih kata kunut salah. Perlih tak kata kunut salah. Baca fatwa. Kita kata marjuh indana. Dia bukan pendapat yang kuat di sisi kita. Dia aman. Bukan saja Syafi'i, juga di kalangan sahabat ada yang berpendapat yang sama. Masalah kuat atau pembelahan bismillah bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah. Masalah khilaf yang mu'tabar. Salah satu kaulnya itu ialah kaul yang diiktiraf di dalam syarak. Yang dikatakan oleh imam-imam besar. Cuma pemerintah telah mewujudkan badan tarjihnya. Dia mentarjihkan hal itu. Pemerintah perlih telah menyatakan pilihannya di dalam perlih ini ialah kunut tidak ada dan bismillah perlahan. Tidak ada pemerintah kata kalau awak bismillah kuat ditangkap ataupun awak kunut ditangkap, atau tidak ada fatwa kata bismillah kuat itu tak sah atau kunut itu berdosa, tidak ada. Cuma apabila seseorang menjadi imam di dalam kesultanan, la ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi. Ini kesultanannya, kekuatannya, dia menentukan imam, maka imam itu menurut seperti mana yang ditentukan oleh amri. Selagi mana alal mar'i muslim as-sam'u was-ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Setiap atas individu muslim dengar dan taat selagi mana dia tidak menyuruh pada maksiat. Jika disuruh pada maksiat tidak ada dengar dan taat. Mensirkan basmalah bukan maksiat dan tidak berkunut juga bukan maksiat. Demikian juga berkunut juga bukan maksiat. Tetapi itu pemerintah. Siang terang pemerintah kata siapa naik motor pasang lampu, kita pasang. Kena pemerintah. Walaupun kereta kita beli, dia kata pakai teknologi pinggang keledar, kita pakai teknologi pinggang keledar. Kereta kita beli 180, 220, dia kata bawa 110 saja. Kemudian dia denda kita. Dia kata, "Cik ambil duit haram, kereta saya beli cash. Mana boleh denda saya bawa 150. Ini kereta saya bukan kereta cik, road tax saya bayar." Dah ulul amri. As-sam'u wa ta'ah, taat di dalam hal yang tidak maksiat. Itu yang saya nak maksudkan, nak difahamkan kepada kita. Jika tidak, balik pada isu yang sangat, kerana masjid boleh menjadi markas politik. Boleh menjadi tempat orang mengumpulkan kekuatan sendiri, membentuk pengaruh sendiri. Jika semua orang buat begitu, dia akan menjadi yang tadi wa tafriqan bainal mu'minin, dia akan memecah belahkan di kalangan orang mukminin. Sebab itu para fuqaha membincangkan hukum untuk mengulangi solat berjamaah setelah imam ratib melakukan solat jemaah. Kita pergi ke satu masjid, imam ratib sudah sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lambat. Apa hukum kita sembahyang jemaah baru? Ini khilaf. Di sisi majoriti para mazhab, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mereka memakruhkan mengulangi sembahyang ni. Melainkan masjid fi mamarrin nas, dia panggil. Masjid yang berada pada laluan orang ramai. Masjid tu katalah masjid tu dekat airport, masjid dekat stesen bas yang ni, masjid memang orang akan masuk keluar, itu tak apa. Kata mereka tidak boleh dia mengulangi sembahyang jemaah. Artinya kalau datang lewat sembahyang sendiri. Melainkan dengan izin imam yang dilantik oleh pemerintah. Kalau tu imam kata tak apalah, hampa sembahyang, siapa yang datang lewat buat jemaah lain, boleh. Jika tidak, makruh. Ni kitab mana ni? Ini kitab fuqaha Syafi'i. Ini kitab fuqaha dalam Malik, dalam Hanafi. Hanya di dalam mazhab Hanbali mereka kata boleh selagi mana tak nampak bantahan tu imam, berkira boleh lah. Kerana asalnya Hanbali ada segi qaul dalam hal itu. Tetapi saya nak sebutnya demikian, kenapa adanya maqasid syarak kepada hukuman tadi? Balik kepada perkara yang pertama tadi yang saya bagi tahu, kerana nak mengelakkan pecah belah. Maka imam, parti politik, kumpulan politik tak boleh masuk ke dalam masjid untuk buat kempen politik. Man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Sesiapa yang masuk ke dalam masjidil haram selamat. Hatta orang yang memusuhi Nabi masuk ke dalam masjid adalah selamat. Bagaimana orang yang tak memusuhi Nabi, jika masuklah masjid tak selamat dengan kita buat berbagai-bagai kempen yang memecah belahkan kaum muslimin. Maka sebab itu masjid adalah tempat perpaduan ummah.
Jadi tu imam yang ada, yang kita lantik jawatan kuasa, kena fahamkan. Kita mengikut arahan undang penyelarasan. Hari ini tuan-tuan datang, pakai baju Melayu putih, pakai sampin. Kalau tuan-tuan datang, pakai t-shirt pun dengar saya cerita, faham juga. Pasal apa pakai sampin ni? Ulul amri. Kita jadi cikgu, pergi ke sekolah, pakai kasut bertutup. Ada hari pakai baju batik, pakai seluar. Kita tanya pemerintah, awak, kalau saya pakai selipar, saya mengajar, tak sedap kah? Sedap juga. Tapi itu peraturan. Apabila kita menjadi imam ratib yang dilantik oleh pemerintah, demikian peraturan pemerintah. Apatah lagi sebahagian peraturan itu. Cuma tu imam ni dia kena jelas. Saya sebut, tu imam ni dia jadi imam. Kerana imam ini yuqtada bih. Diikuti dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun boleh tu imam tu bangkit terus. Tapi wa uhibbu an law makatha qalilan, dalam al-Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Aku suka jika imam duduk sekejap. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Allah mantasalam. Kemudian Nabi pusing, tengoklah muka makmum Ustaz. Jangan habang, kita di Perlis ni tak boleh zikir. Zikir setiap masjid ada. Zikir selepas salat. Cuma kita zikir bersendirian. Boleh tak tu imam? Oleh kerana makmum kawasan saya tu mufti, ayat kursi pun tak erti. Jadi saya nak ambil seminggu lepas sembahyang ni, nak ajar ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ramai duk ikut. Untuk seminggu sehingga pandai. Boleh ke tak? Boleh. Seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan boleh yang dilakukan yang demikian itu li ta'lim. Hatta alima qad tu'allim atau alam, apabila dah ketahui dia telah diajar, maka tak apa. Tapi subhanallah, alhamdulillah, semua orang dah tahu lah, kan? Jadi baca fatwa kita, ada fleksibilitinya untuk kerana ini tujuan. Itu ya hal yang saya sebut. Dan akhirnya jawatan kuasa masjid. Macam saya kata, masjid patut mempunyai peranan yang lebih besar daripada salat. Pada zaman Nabi semua perwakilan datang. Sumamah bin Usal yang masuk Islam, yang Nabi tambat di masjid itu. Nabi tambat dia di masjid. Dia duduk tengok orang semayang sehingga dia masuk Islam. Daripada Bani Hanif sehingga dia masuk Islam. Kerana melihat bagaimana teladan orang-orang Islam ketika salat. Maka tu imam, jawatan kuasa, semua semayang, luruskan salat. Saya nak tegur setengah tu imam lah, bukan semua. Kalau tak termasuk tak apa. Ada imam, kalau bukan time dia jadi imam, dia tak main masjid. Ada. Dia kata hari ni bukan giliran saya semayang di rumah. Takkan dia semayang jemaah kerana giliran jadi imam saja. Rumah sebelah masjid, walaupun imam lain, kira kau datang semayang di masjid. Jangan salat di masjid. Kemudian imam. Tu imam. Maaf tu imam, saya tahu muda-muda okey. Tapi ana ala mazhab al-Imam Malik. Imam Malik kata tak patut satu orang tu kelihatan melainkan dalam keadaan yang pakaian yang sesuai. Seseorang alim, kata Imam, seorang yang baik, dia tidak dilihat la yura, tidak dikelihatan melainkan dalam pakaian yang betul. Tu imam pakai t-shirt, lebih kurang bagus juga, boleh juga, tapi kadang-kadang dia jadi macam t-shirt nak pakai tu boleh. Tapi kalau tu imam kita kan seluar jin ketat berjalan ni, tak apa sesuai. Pasal kita dah jadi imam. Bukan kata semayang tak sah, tapi di segi adabnya. Pasal ada haibahnya apabila orang jadi imam. Saya selalu sebut pada kawan-kawan jadi ustaz ni. Sekarang ni ustaz moden banyak kan. Hebat ustaz ni, remoh, semua hebat. Tak apa, tapi ilmu itu ada haibahnya. Imam Malik terkenal sedikit dengan kemewahan dalam kehidupannya. Dikatakan dia ada 500 pasang kasut. Banyak kan. Jadi tapi keluar dalam keadaan yang hebat. Imam juga demikian. Kemudian program di dalam masjid itu sendiri. Jawatan kuasa kena perbanyakkan. Kita nak bagi orang mu'allaqatun bil masjid. Wa qalbuhu mu'allaqan bil masjid.
Jadi qulubuhum mu'allaqatun bil masajid. Hati mereka terikat dengan masjid. Jadi buatlah program yang canggih sikit di masjid. Tuition, biasanya kat Demban semua mengajar fiqh. Ada juga waktu-waktu lepas asar kalau apa yang mana tak ada siapa mengajar, biarlah mengajar matematik, mengajar sains. Supaya anak-anak yang main masuk masjid diajar untuk solat 2 rakaat sebelum duduk bagi menghormati masjid, kemudian duduk belajar sains, belajar matematik. Besok dia berjaya dalam peperiksaan, dia kata aku sains dengan matematik ni, belajar dalam masjid lah. Ada peruntukan, ada masjid yang memang bersaing nak kira siapa di collection dia banyak. Buat apa? Kita banyak orang collection kita. Spend. Bukan spend duit duduk pergi buat jamuan raya sampai habis duit di masjid. Spend duit untuk manfaat anak karya. Jamuan raya ni saya bukanlah kata tak boleh buat. Buat pun tak apalah. Tapi janganlah spend banyak sangat. Orang sampai tak lekat nak makan dah mai tang ni dah ni. Sementara nak makan di masjid tu. Ha? So ini adalah perkara yang sikit sebanyak yang saya kongsikan. Terima kasih Fadil Dr. Ismail Lutfi dah sampai. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan ini tuan-tuan nak tengoklah ke mana cabaran dan harapan. Di Perlis ni kita fahamkan begitu. Ada isu tentang hari itu, orang mai tanya saya, ini pengurusan, saya nak faham ke pengurusan. Pengurusan masjid, kalau ada orang kadang-kadang main pejabat mufti, dia tak faham mufti, tu imam sekian-sekian. Pengurusan masjid, jabatan mufti dia tak tahu. Imam mana dia tak tahu. Pengurusan masjid tu imam mana, siapa habis berada di bawah jabatan agama. Tapi kalau kata ni tu imam ni duduk semayang macam ni, betul? Hak tu pergi jabatan mufti. Bab hukum pergi jabatan mufti. Bab bagaimana cara solat ni betul ke tak, pergi jabatan mufti. Bab siapa jadi imam ni dah tua ke, imam dah muda, dia duduk punting, jangan datang habang kat mufti, hak tu habang kat pengarah. Dengan habang kepada imam besar. Kalau tidak habang saya, habang kat mufti dah 2 bulan dah, dia dah buat tak tahu. Bukan pejabat saya. Dia pejabat tu lain. Jadi pengurusan itu mesti dibetulkan. Bukan pengurusan tu betul, cara memahami pengurusan tu mesti dibetulkan. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih kepada pihak Jaib yang menjemput saya juga. Ahlan wa sahlan dengan Al-Fadhil Dr. Ismail Lutfi yang sudi hadir. Syekhuna, Ustazuna yang hadir ke tempat kita. Wah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pembintangan yang berbahagia Datuk tadi. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat